A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua murid. Bertemu lagi kita dalam sesi pembelajaran yang seterusnya, iaitu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ingin tahu apa tajuk yang kita akan pelajari? Sebentar saja lagi, jom sama-sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke sesi pembelajaran yang seterusnya, iaitu dalam tajuk ayat kefahaman surah Al-Ikhlas, pendidikan Islam tahun 4. Baiklah, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, jom kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Allahumma aftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, sebelum itu, objektif pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menyatakan pengenalan surah Al-Ikhlas. Yang kedua, murid dapat menjelaskan tuntutan ayat berdasarkan terjemahan surah Al-Ikhlas. Dan yang ketiga, menganalisis kepentingan mengamalkan surah Al-Ikhlas dan tuntutan dalam bentuk kepribadian. Baiklah, apa yang terpapar di skrin telefon masing-masing sekarang ini adalah petikan surah Al-Ikhlas ayat 1 sehingga ayat 4. Mari bersama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baiklah, pengenalan surah Al-Ikhlas. Yang pertama, surah Al-Ikhlas merupakan surah yang ke-112 di dalam Al-Quran. Yang kedua, surah Al-Ikhlas mengandungi 4 ayat. Yang ketiga, surah Al-Ikhlas diturunkan di Mekah. Yang keempat, surah ini dikenali sebagai surah Al-Ikhlas kerana menegaskan kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Allah memiliki sifat sempurna yang menafikan segala bentuk perkara syirik kepadanya. Yang keenam, sesungguhnya tidak ada sesuatu makhluk yang menyamai dan menandinginya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada bab yang seterusnya, iaitu maksud dan tuntutan surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Maksudnya Islam agama tauhid. Tuntutan ayat yang pertama, meyakini Allah Maha Esa. Yang kedua, sentiasa ikhlas dalam beribadah. Yang ketiga, memperbanyakkan menyebut kalimah la ilaha illallah. Seterusnya ayat yang kedua, Allahus Samad, yang bermaksud Allah tempat meminta pertolongan. Tuntutan daripada ayat ini adalah yang pertama, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghindari diri daripada perasaan putus asa. Yang ketiga, bersangka baik dengan setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, iaitu Allah tidak mempunyai anak dan pasangan. Tuntutan ayat ini, yang pertama, merenung ciptaan Allah dan mengagumi kekuasaannya. Yang kedua, yakin bahawa Allah Maha berkuasa dan tidak perlu kepada pasangan atau keturunan. Yang ketiga, mempelajari ilmu akidah bagi memantapkan iman. Dan ayat yang terakhir adalah walam yakul lahu kufuwan ahad,
yang bermaksud Allah tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Tuntutan daripada ayat ini, yang pertama, meyakini Allah memiliki sifat kesempurnaan daripada segala kekurangan. Yang kedua, bersyukur atas nikmat kurniaan Allah. Dan yang ketiga, menginsafi kelemahan diri. Baik kelas, kita masuk kepada bab yang terakhir, iaitu kepentingan surah Al-Ikhlas. Yang pertama, surah Al-Ikhlas dapat menguatkan pegangan akidah kepada keesaan Allah. Yang kedua, menghindarkan diri daripada perbuatan syirik. Yang ketiga, sentiasa berdoa kepada Allah. Yang keempat, sekali bacaan surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 daripada Al-Quran. Yang kelima, ganjaran syurga kepada yang mengamalkan surah Al-Ikhlas. Baik kelas, itu saja untuk sesi pembelajaran pada hari ini. Ustaz harap semua faham dan semua dapat beramal dengan surah Al-Ikhlas. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.